Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita bincang tajuk mazhab Qadariyah. Salah satu daripada mazhab yang muncul dalam masyarakat Islam di zaman Abbasiyah. Mereka ialah golongan yang menyatakan bahawa perbuatan itu daripada hamba, bukannya dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemunculan mazhab ini kerana penyelewengan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ini berpetunjuknya daripada Quran, dan kerana penyelewengan daripada pesanan Rasulullah SAW supaya jangan terlalu banyak membicarakan perkara qada dan qadar, sehingga dapat dipengaruhi oleh bisikan-bisikan syaitan. Apa yang pesan itu adalah benar. Orang yang banyak membincangkan perkara itu dapat diresapi oleh anasir-anasir bukan Islam yang meresap ke dalam masyarakat Islam, hasil pencampuran umat Islam dengan umat lain, dan juga disebabkan menterjemahkan buku-buku asing dengan cara yang tidak terbatas. Selepas kejatuhan Empayar Parsi dan Rom, dan banyaknya penganut-penganut bukan Islam masuk Islam, sama ada kalangan ahli-ahli agama Samawi dan tidak Samawi, agama Samawi, Yahudi, Kristian, yang tidak Samawi, agama Hindu khususnya, termasuk agama Zoroaster, agama Majusi, walaupun dikatakan menyerupai agama Samawi, ada kitab. Namun mereka sudah menyeleweng daripada akidah tauhid yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Walau mereka sudah masuk Islam, sudah mengucap dua kalimah syahadah, tetapi pengaruh pemikiran tentang akidah, tentang budaya dan lain-lain yang bercanggah dengan Islam masih ada dalam diri mereka. Di zaman salaf, yakni zaman generasi awal sehingga generasi yang kurun ketiga hijrah, keadaan terkawal. Di zaman Abbasiyah, apabila pesatnya gerakan penterjemahan ilmu-ilmu bahasa asing dalam bahasa Arab, khususnya ilmu falsafah, ilmu menggunakan akal, menyebabkan akal digunakan untuk berfikir tentang sifat-sifat Allah, tentang akidah, termasuk tentang qada dan qadar yang berkait dengan kudrat, kuasa, iradat, kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kerana kejadian manusia mempunyai sifat yang unik, yang berbeza dengan makhluk-makhluk yang lain. Mereka punya akal,
mereka punya roh, nyawa, anggota yang boleh bergerak, akal yang boleh memilih baik dan buruk. Tetapi mereka dipandu oleh hidayah Allah dengan kitab Allah Ta'ala. Dan perkara yang tak mungkin dicapai oleh akal mesti tunduk kepada wahyu. Khususnya rahsia-rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia buat. Manusia yang akan ditanya oleh Allah. Di mana ayat ini dipahami oleh semua. Masalahnya mereka yang terpengaruh dengan ilmu akal ini fikir juga perkara yang tak dicapai oleh akal. Berbincang perkara qada dan qadar. Kalau sebelumnya mazhab Mu'tazilah yang menggunakan akal masih menganggap perbuatan hamba itu perbuatan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala serah pada hamba. Jabariyah pula mengatakan hamba tak ada kuasa, semua Allah Ta'ala buat. Mencuri, merampak, menyamun, maksiat, Tuhan buat semua. Hamba tak ada kuasa. Itu Jabariyah yang kita baca. Qadariyah ni menganggap Allah Ta'ala tak ada kuasa lagi pada hamba, pada manusia. Manusia boleh buat apa saja. Di mana teori ini, falsafah ini bercanggah dengan hakikat kejadian manusia. Kalau manusia ada kuasa, maka semua ubat boleh sembuh. Orang berniaga tak ada rugi. Semua kerja dibuat mesti berjaya kalau manusia ada kuasa. Di sana berlaku pasang surut dalam kehidupan manusia, menandakan adanya qada takdir daripada Allah. Quran menjelaskan perhitungan dosa dan pahala berdasarkan kepada kemampuan akal dan kemampuan manusia. Perkara yang di luar kemampuan itu tak ada hitung dosa pahalanya. Itu nas Quran. Tapi mereka ni menolak perkara yang dinyatakan oleh nas. Mengatakan bahawa perbuatan hamba adalah kuasa hamba, tak ada kuasa Allah Ta'ala. Menurut para ulama sejarah Islam, di antara orang yang pertama menimbulkan fahaman Qadariyah ialah yang pertama Ma'bad Al-Juhani. Nama orang Ma'bad Al-Juhani. Imam Az-Zahabi telah menyebut dalam kitabnya Mizanul I'tidal, pada awalnya Ma'bad menjadi seorang ulama tabi'in yang dipercayai, seorang yang bijak, belajar dengan ulama-ulama sahabat, dimasukkan dalam ulama tabi'in, tetapi cerdik sangat. Tetapi akhirnya dia membawa ajaran menyeleweng kerana menjadi orang yang pertama bercakap berkenaan qadar dengan cara yang menyeleweng. Mengatakan kuasa daripada hamba, tak ada kuasa daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, Ghailan Ad-Dimashqi, orang Dimash. Dimash ni ialah ibu negara Syria, orang Syria. Dia telah menganut fahaman ini dan meneruskan penyebarannya selepas Ma'bad, iaitu di zaman Umar bin Abdul Aziz, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Amawiyah yang adil, yang terkenal, seorang yang alim, mujtahid. Dan Umar bin Aziz ini ada mazhab dia. Dulu bermazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Mazhab dalam Islam dia bukan 4 tu saja, banyak mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini zaman kemudian. Dulu pada itu ada mazhab Hasan Basri, mazhab Sufyan bin Thawri, mazhab Sa'id bin Musayyab, mazhab Sa'id bin Jubair. Itu zaman tabi'in, zaman sahabat, mazhab Ibn Abbas, mazhab Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud.
Abdullah bin Amr bin As. Itu mazhab-mazhab dalam Islam. Dan Umar bin Aziz ialah seorang khalifah yang alim. Ada mazhab dia, ada ijtihad dalam hukum fiqh. Di antaranya ialah, sebagai contoh, Umar bin Aziz berpendapat di samping zakat yang diwajibkan pada harta perniagaan, pertanian dan sebagainya, rikas, barang-barang yang dijumpa dalam bumi, orang barang zaman dahulu yang ditemui, termasuk ialah hasil laut. Dia ambil khumus, itu ijtihad Umar bin Aziz, ada mazhab. Mereka yang belajar ilmu ekonomi, keuangan Islam akan berjumpa dengan mazhab ini. Mazhab Umar bin Aziz. Di mana Al-Qadhi Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj, kitab tentang hasil cukai. Dia sebut mazhab Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang khalifah yang adil. Di zaman Umar bin Aziz muncul Ghailan Dimashqi. Dimah ialah pusat kerajaan Umayyah. Lalu khalifah yang adil dan alim ini memanggilnya untuk berdebat dengan Al-Imam Al-Auza'i, sehingga dia menyerah kalah Ghailan, dan berkata kepada khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang dalam keadaan sesat. Lalu kamu menunjukkan kepada saya jalan yang benar. Saya datang dalam kejahilan, lalu kamu mengajar saya. Demi Allah, saya tidak mahu bercakap lagi perkara itu." Mengaku tak mahu bercakap lagi dengan mazhab Qadariyah. Tetapi selepas Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, Abdul Aziz ni mati diracun, merentah 2 tahun saja. Zaman pemerintahan dia, hasil negara melimpah ruah, sehingga 8 bahagian zakat, walaupun habis dibahagi bahagian-bahagiannya, masih ada baki duit zakat. Sehingga dia beristihad, boleh beri zakat lebih daripada 8 bahagian. Antaranya ialah memberi zakat kepada anak-anak muda yang tak mampu berkahwin kerana tak ada harta. Itu ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Sebagai contohlah, dia ijtihad. Zaman dia ni zaman hasil negara melimpah. Bayar gaji pegawai kerajaan pun masih ada baki lagi. Buat pembangunan masih ada baki lagi, berkat. Dia meretah 2 tahun saja. Pemerintahan dia adil, dan dia balik pada syura, mesyuarat, menyebabkan mereka yang fanatik dengan Umayyah mengikut sejarahnya meracun dia dan mati. Tapi meninggalkan pesaka ilmu yang banyak, terkenal dengan adilnya. Bila Umar Aziz meninggal dunia, Ghailan Dimashqi menyebarkan ajaran punya, ajaran saya bawa balik. Tadi dia kata dia bertaubat. Lalu Khalifah Hisham bin Abdul Malik memanggilnya untuk berdebat dengan Al-Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i masih ada. Sehingga dia menyerah kalah. Tetapi menyebarkan ajarannya juga. Masih degil. Sebar ajaran dia. Dengan beraninya dia berkata, qada baik dan jahat itu daripada hamba, bukan daripada Allah. Allah tak ada kuasa. Lalu Khalifah Hisham memerintah supaya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh setelah dipotong tangan dan kakinya. Potong tangan dan kaki. Kerana apa? Kerana dia anggap fasad fil ard. Orang melakukan fasad fil ard, macam merompok, menyamun, dihukum dengan hukuman hudud, dipotong tangan dan kaki. Degil lagi, bunuh. Kerana dianggap sudah murtad. Mazhab ini tidak mati dengan matinya Ghailan. Ia masih terus menerus disebarkan di tengah-tengah masyarakat Islam dan berkembang pula di tengah masyarakat walaupun secara senyap-senyap. Adapun Ibn al-Basah menyebut dalam kitabnya Syarah Al-Uyun
bahawa orang yang bercakap, yang pertama bercakap dengan pahaman Qadariyah ialah seorang Nasrani yang memeluk agama Islam. Dia dari negeri Iraq. Kemudian dia murtad kembali kepada agama Nasrani. Yang mengikut satu pendapat. Ibn Nabat dalam kitab Syarah Uzun, asal-usul mazhab Qadariyah daripada Kristian. Seterusnya golongan Qadariyah berpecah kepada dua golongan, dua mazhab. Pecah lagi. Mereka ialah Al-Khabithiyah. Pengikut seorang bernama Ahmad bin Khabith. Pada mulanya dia menganut mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah yang falsafah juga, kita baca dah dulu mazhab ini. Kemudian dia beralih kepada mazhab Qadariyah. Seterusnya dia melampau sehingga membawa faham tanasukh. Tanasuh ni orang mati boleh hidup balik, masuk dalam binatang. Ini ajaran agama Hindu. Orang Melayu pun ada juga. Mati masuk dalam buaya, roh dalam binatang ni. Ini sakit bagi agama Hindu. Tanasukhul arwah. Ini ajaran sesat. Masyarakat kita ada juga berpahaman. Anak beranak dia ada buaya, ada itu, ada ini. Saya dengar ni, ada orang tua-tua zaman dulu bercakap macam tu. Ini pengaruh agama Hindu. Orang yang jahat jadi binatang. Masuk alam mati, dia jadi binatang. Kalau dalam sejarah Melayu, jadi ikan kalur, jadi macam-macam. Apa hikayat orang putih, orang merah. Itu difilmkan pula. Ini semua ajaran sesat. Termasuklah cerita batu belah, batu bertangkuk. Kononnya roh ni masuk dalam ni. Ini termasuk sakit-baki ajaran agama Hindu. Ditulis, diajar di sekolah-sekolah masa British dulu. Dan bertuhankan Nabi Isa alaihi salam. Pengaruh Kristian masuk dalam Al-Khabithiyah. Di antara ajaran juga ialah yang pertama bahawa menyatakan bahawa bagi alam ini ada dua pencipta. Dua Tuhan bagi alam. Yang pertama qadim, yang sedia kala iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua makhluk iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dia mengaku dia Islam, dia terakhir dia Kristian. Di mana dia digelar kalimatullah. Quran menyebut kalimah Allah. Kalimah Allah kan Tuhan bermakun fayakun. Tuhan kata jadi, jadilah, bukan Tuhan tu ayah. Tidak. Ini ajaran salah. Pendapat ini juga dianut oleh seorang bernama Fadl Al-Hadathi. Ini tokoh-tokoh dia. Yang kedua, mereka juga sependapat dengan Fadl Al-Hadathi yang menyatakan bahawa Nabi Isa AS itu anak Allah, bukan dengan makna diperanakkan. Al-Masih AS juga akan menghisap manusia pada hari kiamat nanti, bukan Allah saja. Dia datang bersama dengan diiringi oleh para malaikat. Ini ajaran karut yang dibawa. Yang ketiga, setiap jenis haiwan itu adalah satu umat. Dan setiap umat itu ada rasul masing-masing dari segala jenisnya. Maknanya lembu pun ada rasul, khobak pun ada rasul, pakak ada rasul belaka. Ini sudah mengarut. Anjing pun ada rasul je. Jadi masing-masing binatang ada rasul masing-masing. Ini sesat ajaran ni. Alhamdulillah cakap Melayu tak ada. Yang adanya Ayapin. Ayapin tu lain pula, cerita lain. Batiniyah. Dah mati dah Ayapin ni. Yang keempat, menganut pahaman tanasuh yang berpindahnya ruh pada jasad yang lain. Ditekan dulu. Iaitu ajaran yang berasal dari agama Hindu dan Greek purba. Kemudian mempengaruhi agama Kristian. Mazhab Kristian, bukan semua Kristian. Kristian ada ortodok. Ortodok pula banyak ortodok, macam-macam ortodok. Bukan saja Katolik, Protestan. Apabila mereka menganut dan berpegang dengan pahaman tersebut di atas, maka para ulama menghukumkan mereka keluar daripada agama Islam. Wal'iyadu billah, ada wal'iyadu billah. Boleh berjatuh. Allah Ta'ala lindungkan daripada kesesatan ini.
Itu termasuk dalam ajaran sesat. Wallahu a'lam.